Satu-satunya soalan dalam kertas 2 ialah soalan rumusan. Satu-satunya soalan 9 rumusan yang paling banyak markah yaitu 30 markah. Dan masa Anda menjawab soalan ini anak-anak ialah selama 45 menit. 45 menit ya, 45 menit. Pak, lama nih masa nih, 45 menit. Oke, kita tengok di sini. Panjang petikan tersebut anak-anak, panjang petikan tersebut tak banyak, ya tak banyak. Tidak melebihi 300. Anda baca sekejap, kamu udah tahu dah. Yang kedua, bahan tersebut ada 2 fokus. Nah, kalau kita tengok di sini cuma ada 2 fokus ataupun 3 fokus. Ada 2 fokus ya. 2 fokus. 2 fokus. Dan yang akan keluar tahun ini 2 fokus ya, bukan 3 fokus. 2 fokus sahaja. Dan dalam bahan tersebut ada 2 bahan. Ada 2 bahan, yaitu bahan yang pertama ini dalam bentuk petikan dan bahan yang kedua ini dalam bentuk puisi. Dalam bahan kedua ini sama ada poster kah, iklan kah, ataupun grafik. Tetapi kedua-dua bahan ini anak-anak, kedua-dua bahan ini memaparkan tema yang sama. Dan tema yang akan dipilih pula ini daripada 18 tema. Daripada 18 tema yang terdapat dalam di SKP. Daripada kesihatan dan kebersihan sampailah tema pentadbiran dan politik. Itu je. Anak-anak jangan kamu risau ya. Oke, mudah sahajalah. Mudah sahaja. Oke, yang keempat nih, yang keempat, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Sama seperti dengan kertas 1 bahagian ini tadi, tugasan tidak dinyatakan, tema saja. Dalam rumusan ini pun begitu juga, tugasan tidak dinyatakan. Oleh sebab tugasan tidak dinyatakan, pelajar perlu gunakan teknik KFC yang saya dah wawarkan tadi itu. Oke, baik. Jadi apa yang Anda perlu buat anak-anak? Apa yang Anda perlu buat? Calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Ini penting tau, ini penting. Anda perlu kenal pasti semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Oke, yang ke-6. Oke, markah yang Anda perlu cari ketika kamu membaca petikan tersebut ialah 20 markah sahaja. 20 markah untuk isi. Oke, pendahuluan kamu kena pastikan 2 markah. Isi kamu kena pastikan kamu dapat 16 markah. Kesimpulan kamu pastikan dapat 2 markah sahaja. Jadi 20 markah sahaja untuk isi. Oke, dan calon perlu mengemukakan 8 isi yang lengkap. 8 isi yang lengkap sahaja. Dan isi yang lengkap sahaja ini diambil daripada setiap bahan dan juga menyentuh setiap fokus. Ingat ya anak-anak, isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Oke, mungkin kamu tanya, cikgu, kan soalan itu 30 markah, 20 markah untuk isi, yang 10 lagi itu mana? Kan? Oke, 10 markah lagi itu anak-anak ialah markah bahasa. Markah bahasa ya, markah bahasa. Dan markah bahasa ini pula dinilai secara holistik, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Cemerlang 8 sampai 10. Oke, markah cemerlang ya, 8 10 sampai 10. Baik 5 sampai 7. 5 sampai 7. Sederhana 3 sampai 4. Manakala lemah 1 hingga 2. Jadi kalau pelajar dapat 20 markah untuk isi dan automatically pada saya, kalau pelajar dapat 20 markah, saya akan beri 10 markah untuk bahasa. Jika tidak ada kesalahan ejaan, tiada kesalahan imbuhan, semuanya serba-serbi cukup luar biasa, cukup bagus. Gitu. Oke. Baik, kita teruskan ya anak-anak, kita teruskan ya. Oke. Oke, mungkin ada yang mengatakan, cikgu, macam mana yang nak mengira jumlah kata perkataan tuh? Oke, ada tak panduannya? Ada. Oke, sekarang cikgu nak bagi tahu kamu nih. Oke, perkataan yang dikira sebagai satu perkataan. 1, nama khas. Nama khas, perkataan berganda,
penggunaan kata sendi di dan ke. Itu dikira satu tau. Tarik, angka yang ditulis dengan nombor ataupun perkataan, gelaran. Contohnya gelarannya Datu Profesor Dr. Juari. Satu patah perkataan tuh. Penanda wacana. Oke, selain itu. Oke. Selain itu dikira satu, di samping dikira satu, di samping itu yang ini dikira dua. Gitu. Baik, anak-anak semua paham sudah? Oke, kamu tengok nih betul-betul ya. Kamu tengok nih betul-betul. Oke, pertama ya anak-anak, pertama ya, kira dan tandakan jawaban calon setakat 120 patah perkataan saja sebelum diperiksa. Maksudnya di sini pemeriksa akan mengira jumlah patah perkataan itu. Jumlah patah perkataan rumusan Anda sebelum diperiksa. Selepas pemeriksa dah selesai mengira jumlah patah perkataan, ini penting tahu. Periksa jawaban calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa anak-anak. So ini penting tahu. Tengok betul-betul ini nombor 2 nih. Ini penting nih. Kamu dengar baik-baik. Kalau jumlah rumusan kamu itu terlebih 120, yang selebihnya itu tidak lagi diperiksa. Jadi, siapa yang rugi? Pelajar yang rugi. Yang untung tuh jadah. Pemeriksa pun tak untung. Ruginya banyak. Yang rugi itu Anda lah kalau jumlah rumusan kamu itu terlebih 120 patah perkataan. So, hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati, cikgu dah bagi tahu nih balik-balik, rekan-rekan guru seluruh Sabah pun dah balik-balik bagi tahu, cikgu Juari pun dah balik-balik bagi tahu kepada anak muridnya. Oke. Dan mana-mana penceramah di seluruh negara memang akan menegaskan hal ini, ya. Oke, kemudian anak-anak, berikan 2 markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap saja. Maksudnya di sini tidak ada peruntukan 1 markah. Tiada peruntukan 1 markah. Isi yang lengkap, Anda akan dapat 2 markah. Isi yang tidak lengkap, kosong. Ya? Itu hati-hati ya. Oke. Kemudian, calon perlu mengambil sekurang-kurangnya 1 isi daripada setiap fokus dan daripada setiap bahan. Ini kan mudah. Oke, ini mudah. Nanti juga akan jelaskan supaya kamu paham betul-betul. Oke, jumlah isi maksimum yang diterima daripada semua fokus dan semua bahan ialah 8 isi yang lengkap sahaja. Maksudnya di sini pelajar hanya nyatakan 8 isi, tidak lebih daripada itu, ya. 8 isi sahaja. Oke. Tetapi kalau pelajar mungkin was-was, bimbang, kamu nak tulis 9 isi, biasanya pemeriksa akan periksa semualah, ya, dan tiada penalti dikenakan, ya. Yang penting jangan melebihi 120 patah perkataan lah. Oke, anak-anak, mari kita teruskan. Saya nak berikan 1 contoh, ya, 1 contoh soalan rumusan. Oke, baik. Dan seperti yang cikgu katakan tadi, dalam soalan rumusan itu tugasan tidak dinyatakan. Kata kunci tidak dinyatakan secara spesifik. Kata kunci ataupun tugasan tersembunyi di sebalik ayat-ayat yang terdapat dalam petikan rumusan tersebut. Itu sebabnya saya meminta semua pelajar sekali lagi supaya menggunakan teknik KFC ini untuk membantu Anda mengenal pasti kata kunci ataupun fokus yang terdapat dalam bahan petikan rumusan. Itu caranya. Jadi saya ulang balik ya anak-anak, Teknik KFC ini memang berguna untuk membantu anak-anak mengenal pasti fokus ataupun kata kunci yang terdapat dalam rumusan. Ya. Baik, kita teruskan ya. Oke, cikgu akan berikan 1 contoh. 1 contoh soalan rumusan. Yang ini diambil daripada sumbernya dari mana ya? Sumbernya daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2021. Mesti nyatakan sumbernya. Oke, kita tengok di sini.
Apabila pelajar dapat soalan petikan rumusan, ya. Hal pertama yang pelajar kena buat, hal pertama, kamu kena baca dulu. Itu semestinya kan. Pelajar kena baca dulu dari perenggan yang pertama sampai perenggan yang terakhir, termasuk bahan yang kedua. Baca dulu. Baca dulu. Oke. Kenapa Anda baca dulu? Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, apa yang dinyatakan dalam bahan tersebut. Oke. Kemudian selepas kamu dah baca, bacaan yang kedua, kamu cari apakah tema. Apakah tema yang dinyatakan? Apakah tema yang dinyatakan? Saya jawab dulu soalan si Pebayu. Hai Pebayu, kalau rumusannya terlebih satu perkataan, satu dari satu ditolak marka kata. Oke, untuk makluman Pebayu dan juga makluman yang lain juga, seperti yang Cikgu katakan tadi, pemeriksa akan kira jumlah patah perkataan. Kalau 120 sampai di mana ya? Di selepas supaya. Selepas agar. Seperti itu. 120 sampai di supaya. Oke, pemeriksa akan baca sampai terakhir. Sampai ayat terakhir. Kalau 120 mati ataupun sampai di kesimpulannya maksudnya yang lain itu tidak lagi diperiksa lah, dan kesimpulan itu memang akan dapat kosong. Jadi ingat ya, hati-hati dengan jumlah patah perkataan sebab pemeriksa akan kira satu demi satu perkataan tersebut. Ya, ini memang wajib. Ya, wajib. Bukan lagi satu apa nih? Orang bilang kalau terlepas pandang kan tidak boleh. Mesti inilah peraturannya yang mesti dipatuhi oleh mana-mana guru ataupun mana-mana pemeriksa ya. Nah, saya sambung balik ya. Saya sambung balik. Oke, terima kasih Pebayu. Jumpa kamu di sini. Bagus. Ini Pebayu ini bakal dapat tambah bahasa Melayu ini. Yes. Oke. Hal ketiga yang Anda kena buat, cari temanya. Cari temanya. Kalau kita tengok dalam petikan ini, temanya ialah tentang apa? Temanya tentang, tengok, kita baca dulu ya. Akhir-akhir ini perkataan inovasi semakin dikenali dalam kalangan rakyat Indonesia. Oh, perkataan inovasi. Jadi maksudnya di sini, bahan ini memerihalkan tentang inovasi. Inovasi ini terdapat dalam DSKP. Tema itu terdapat dalam DSKP, bahasa Melayu. KSSM. Ini tentang apa? Budaya inovasi. Wow, budaya inovasi. Oke, anak-anak, jom kita tengok. Bagaimana kita nak menentukan mana fokus pertama, mana fokus kedua? Oke, fokus yang pertama ini, kita tengok di sini, tuh yang berwarna hijau. Membantu pengusaha industri kecil dan sederhana menjana pendapatan. Oh, inilah fokus pertama. Apa fokusnya? Apa kata kuncinya? Kepentingan, kebaikan, manfaat, ataupun faedah. Oh, ada di sini. Oke, dapat sudah. Oke, dapat sudah. Manakala, tengok sini. Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan mata pelajaran yang berteraskan inovasi. Ini bukan kepentingan, ini ialah cara. Cara atau usaha atau langkah membudayakan inovasi. Nah, nampak tak, anak-anak? Nampak tak? Oke, sudah ada fokus pertama di sini. Oh, apalagi melatih murid. Ini adalah fokus yang pertama juga nih. Fokus yang pertama juga. Manakala yang KPM ini adalah fokus yang kedua. Jadi salah satu cara lagi untuk kamu nak memudahkan mengenal pasti fokus, cikgu minta pelajar gunakan pen pencerah. Oke, pen pencerah untuk kamu nak garis ataupun warnakan maklumat tersebut supaya mudah. Dan kalau fokus yang pertama tuh kamu garis mungkin dengan warna hijau, dan fokus yang kedua tuh kamu garis dengan warna merah supaya jelas. Ya, supaya jelas. Oh, ini fokus pertama, ini fokus kedua. Begitu. Oke, kita teruskan ya. Yang tadi ini ialah perenggan yang pertama, perenggan yang kedua, kita tengok perenggan yang kedua. Oke, di sekolah guru boleh mencetuskan budaya inovasi ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Nah, adakah ini fokus pertama? Tak, ini ialah fokus yang kedua. Betul kan? Fokus yang kedua. Cara. Oke, lagi. Kita tengok di sini.
Guru boleh mengadakan pertandingan inovasi pada peringkat sekolah. Ini ialah fokus yang kedua. Nampak tak? Kemudian, penggunaan internet di sekolah harus ditingkatkan. Ini juga fokus yang kedua. Nampak tak? Ini fokus yang kedua. Manakala dapat mendedahkan kemahiran asas sains kepada murid, ini ialah fokus yang pertama. Nampak tak? Jadi, dalam perenggan yang pertama, ada fokus 1, ada fokus 2. Dalam perenggan yang kedua, ada fokus pertama dan fokus kedua. Tinggal sahaja pelajar kena baca ayat demi ayat, ya. Ayat demi ayat. Kena baca. Baru betul, baru bagus, ya. Oke. Kemudian kita tengok perenggan kedua, akhir ya. Oke, murid mendapat idea baharu. Adakah ini fokus pertama kah? Fokus yang kedua. Hai Pebayu, adakah ini fokus pertama ataupun fokus yang kedua? Warna hijau ini adalah fokus yang pertama. Nampak tak? Fokus yang pertama. Okey, nampak? Okey, jom kita gariskan dulu. Mudahlah begini kan? Kemudian, persatuan ibu bapa dan guru juga hendaklah menyediakan dana khas. Nah, so yang ini sudah terang lagi bersulu, ini ialah fokus yang kedua. Nampak tak? Mudah kan? Nah, jadi saya percaya anak-anak semua, Anda akan dapat dengan mudahnya mengenal pasti fokus. Apabila kamu dah dapat mengenal pasti fokus, tentukan sama ada ini fokus yang pertama tentang apa, ataupun fokus yang kedua tentang apa. Baru kamu senaraikanlah, kamu senaraikan. Gitu, baru bagus ya. Oke, kita tengok bahan yang kedua anak-anak. Kita tengok bahan yang kedua. Kita tengok bahan yang keduanya. Ini diambil, ini merupakan lirik lagu tau. Lirik lagu sempena sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan. Ini dah cukup lama dah nih. Oke, guru inovatif melonjakkan transformasi pendidikan negara. Oke, mungkin Cikgu Johari masih ingat lagu ini ya. Saya nyanyikan dulu ya sebentar ya, rangkap pertama ini. Kita berbicara tentang inovasi, ciptaan baharu gaya hidup kini, meningkatkan produktiviti terkini. Gitu lagunya. Oke, jadi kalau kita tengok lirik lagu ini, meningkatkan produk terkini, ini ialah fokus yang pertama. Betul tak? Fokus yang pertama, kepentingan. Oke, menciptakan kreativiti. Wah, kepentingan juga. Melahirkan guru inovatif. Nah, kepentingan juga. Nah, jadi anak-anak semua, mudah sahaja. Mudah sahaja. Daripada bahan pertama ini, kamu udah nampak dah. Oh, ini fokus pertama. Fokus pertama. Oke, harus diingat juga. Apabila kamu dah dapat fokus pertama ataupun maklumat daripada bahan dua, kamu kena susun dengan bahan yang pertama. Susun bagus-bagus. Oke, begini caranya ya anak-anak semua. Oke, begini caranya. Baik. Selepas kamu dah susun, barulah Anda boleh buat pendahuluan. Macam mana kamu nak membina pendahuluan? Rumusan membincangkan kepentingan membudayakan inovasi dan cara-cara membudayakan inovasi dalam kalangan murid. Jadi pelajar boleh mula dengan fokus 1 disusuli dengan fokus yang kedua. Jadi dapatlah 2 markah. Sasaran, ini adalah sasaran dalam kalangan murid. Kenapa dalam kalangan murid? Karena keseluruhan petikan itu bahan yang pertama, bahan yang kedua ini kan lebih kepada PDP dalam kelas kan, sasarannya ialah murid ataupun pelajar. Ya, gitu. Kemudian sekiranya pelajar tak tulis ikut urutan, dia tulis fokus kedua yang pertama. Manakala fokus pertama itu yang kedua. Tak ada masalah, boleh juga. Oke, kita tengok yang kedua ya. Rumusan membincangkan cara-cara membudayakan inovasi dan kepentingan membudayakan inovasi dalam kalangan murid. Yang ini pun boleh diterima tau. Masih boleh diterima ya. Kemudian rumusan membincangkan cara-cara
atau langkah-langkah membudayakan inovasi dalam kalangan murid. Kenapa ini dapat satu markah? Kenapa dapat satu markah? Karena anak-anak semua, karena tak dinyatakan fokus yang pertama di sini. Tak dinyatakan. Jadi dapat satu markah, ya. Kalau pelajar buat macam begini ya, salah fokus. Salah fokus ataupun salah kata kunci. Rumusan membincangkan faktor-faktor membudayakan inovasi dan langkah-langkah membudayakan inovasi dalam kalangan murid. Kenapa dapat kosong? Kenapa dapat kosong ya? Karena pelajar tak dapat kenal pasti fokus pertama tuh, faktor-faktor mana ada situ. Itu ialah kepentingan. Jadi dapatlah kosong markah. Jadi anak-anak semua, kamu kena ingat, untuk nak membina pendahuluan rumusan ini, pertama sekali, pelajar kena tentukan dulu tema. Apa temanya? Tema dulu kamu tentukan. Yang kedua, kamu kena tentukan fokus 1 dan fokus 2. Di mana kamu tentukan itu? Melalui pembacaan Anda. Daripada bahan itu kan kamu kena baca, kamu kena tentukan. Kemudian yang ketiga, kamu kena tentukan siapa sasarannya. Sama ada muridkah, masyarakatkah, ataupun ada lokasi di negara ini kah, ataupun di Malaysia. Ini semua berdasarkan kepada apresiasi, berdasarkan kepada pengamatan Anda tentang bahan 1 dan juga bahan yang kedua. Oke. Baik. Hai Asun. Asun, tidak boleh tambah peribahasa di penutup rumusannya. Jangan tambah peribahasa, anak-anak semua, jangan tambah. Ini adalah rumusan maksudnya Anda jangan sesekali kamu tambah peribahasa, ataupun jangan akhiri dengan sudah terang lagi bersuluh. Aduh, jangan. Ini rumusan. Cara menulis rumusan itu agak lain berbanding peribahasa. Ya, please ya, jangan tambah peribahasa. Oke. Baik, kita tengok ya anak-anak, kita tengok di sini. Selepas kamu udah kenal pasti tadi itu, kan kamu tengok di situ. Dalam bahan pertama itu kan petikan itu kan fokus 1 kepentingan kan, itu ada 4 kan, betul lah, ada 4. Ada 4 kepentingan. Dalam lirik lagu tadi itu ada 3 kepentingan. 3 kebaikan. Dalam bahan yang pertama petikan itu, fokus yang kedua ada 5 cara. 5 cara. Oke, coba ulang balik ya. Bahan 1 petikan ada 4 kepentingan. Bahan 2 daripada lirik lagu itu ada 3 fokus 1. Manakala ada 5 cara. Fokus yang kedua ini dalam bahan yang pertama. Oke, bagaimana kita buat? Gini. Begini anak-anak, kamu tengok di sini ya. Tengok di sini betul-betul. Oke. Jadi pendahuluan tadi sudah cukup bagi tahu tadi. Oke, kemudian macam mana kita nak tengok? Tengok. Fokus 1 ada 4. Bahan 2 sama juga fokus 1 ada 3. Sudah 7. Kemudian bahan 1 tadi fokus 2 cara ada 5. Jadi ada 12. Ada 12 isi. 12 isi ini pelajar pilih berapa? 8. 8 ya kan? Itu kan 8. Daripada 8 ini merangkumi setiap bahan dan setiap fokus. Kamu kan ingat tuh. Contohnya di sini kan Pebayu nak ambil 4, 2, 2, 8. Oke, betul. Oke, Asun nak ambil 3, 3, 2, 8. Betul. Oke, ataupun anak murid saya si Clay ambil 2, 3, 3, 8. Betul. Oke. Ataupun 1, 3, 4. Jadi 8. Betul. Atau 2, 2, 4. Jadi 8. Betul juga. Atau 1, 2, 5. Jadi semuanya berapa? 8. Betul. Oke. Sekiranya buat begini ya. Oke. Sekiranya ada pelajar yang buat, dia ambil di sini 5. Oke, 5. Dia ambil sini 5, kemudian di sini, oke, dia nampak sini 3 kan? Dia ambil sini 3. Oke, kejap ya. Supaya kamu jelas, anak-anak. Dia ambil sini 3. Tetapi di sini, dia tak ambil. Kosong. Oke. Dia tak ambil ya, dia hanya ambil
3, 5. Dia tak ambil di fokus 1. Langsung dia tak ambil. Walaupun isinya 8, tetapi tidak melibatkan semua fokus dan tidak melibatkan semua bahan. Berapa markah dia akan dapat? Dia tidak akan dapat markah 16. Dia hanya kena penalti 1 isi. Kena tolak 1 isi lagi. Jadi pelajar ini hanya akan dapat 14 markah sahaja bahagian isi. Oke, anak-anak semua, adakah Anda paham? Halo, adakah Anda paham? Jadi, jangan sembarangannya, anak-anak, jangan sembarangan buat begitu ya. Pastikan, mudah saja sifatnya, mudah saja. Ambil maklumat daripada setiap bahan dan setiap fokus. Itu sahaja kamu kena pegang. Oke, itu saja kamu kena pegang betul-betul. So, jangan buat macam begini. Ini sudah salah, bosku. Ini sudah salah. Sudah salah. Ya, oke, gini aja. Nah, jadi bahagian isi kamu kena cari 16 markah, bahagian pendahuluan kamu kena cari 2 markah, dan bahagian kesimpulan kamu kena cari 2 markah sahaja. Oke, baik. Sekarang, macam mana kita nak tulis fokus ya? Macam mana kita nak tulis fokus yang pertama? Macam mana kita nak tulis, anak-anak semua? Macam mana kita nak tulis? Oke, saya besarkan balik ya. Begini ya, begini. Oke, mula dengan antara kepentingan ataupun kepentingan. Baru betul ya? Dan susunlah macam begini. Susun, so di sini 2 markah, kemudian di sini 2 markah, di sini kamu dapat 2 markah. Kemudian kebaikan seterusnya ialah murid mendapat ide baharu. Oke, so di sini ini daripada lirik lagu tahu. Daripada lirik lagu tadi. Selanjutnya meningkatkan produktiviti. Lirik lagu nih. Ayat sekali melahirkan guru inovatif. 2 markah lagi. Jadi susun dalam satu perenggan. Fokus ini ya, fokus 1 ini susun tulis dalam satu perenggan. Jangan pisahkan. Jangan pisahkan. Susun dalam satu ataupun tulis dalam satu perenggan. Boleh ya anak-anak ya? Oke. Kemudian, kejap ya, saya nak tengok dulu siapa yang chat ke sini. Oke, saya sudah balas tadi, saya sudah balas ya. Oke, anak-anak semua, kalau kamu ada sebarang persoalan, kamu tulis sahaja, cikgu akan jawab terus ya, cikgu akan jawab terus. Oke, baik, saya nak ulang balik. Jadi, fokus 1 mesti ditulis dalam satu perenggan. Ya, ditulis dalam satu perenggan ya. Kemudian, oke. Siapa? Mana soal ini? Oke, fokus yang kedua. Fokus yang kedua, cara-cara ini pula juga ditulis dalam satu perenggan. Ini ialah perenggan yang ketiga ya, perenggan yang ketiga. Nah, oke, kamu dapatlah di sini 2 markah, dapatlah di sini 2 markah. Nampak tak? Sekiranya pelajar buat begini, anak-anak kamu tengok ya. Sekiranya pelajar buat begini. Oke, selain itu guru boleh mencetuskan budaya inovasi. Sampai di sini ya. Sampai di sini sahaja. Sampai di sini sahaja. Noktah. So, yang ini tiada. Yang ini kamu tak tulis. Oke, ini kamu tak tulis. Ini sahaja. Jadi, ini kan isinya tak cukup. Apabila tak cukup, tidak lengkap, maka tidak ada markah. Kosong. Kosong ya anak-anak? Kosong? Oke, kosong ya. Ini oke, kosong. Nah, jadi pelajar pastikan isi itu lengkap dan betul. Gitu. Oke, baik. Kemudian macam mana kamu nak tulis kesimpulan kesimpulan penutup. Penutup. Macam begini ya, anak-anak. Oke. Teknik yang pertama untuk kamu nak tulis kesimpulan, mudah saja. Kesimpulannya, kemudian lepas itu tema, kemudian ada cadangan dan ada harapan. Oke? Dua cara kita nak tulis kesimpulan rumusan. Pertama ya anak-anak, kesimpulannya ambil tema. Budaya inovasi itu kan temanya. Dalam kehidupan perlu diamalkan. Ini ialah cadangan. Wajib ada cadangan. Dan kita tengok ya, supaya masyarakat lebih maju. Ini ialah harapan. Jadi dalam kesimpulan itu, mesti ada cadangan, ada harapan, dan juga ada tema.
Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua ya, ada cadangan, ada harapan, dan ada subjek. Subjek di sini semua pihak. Oke. Jadi kamu tidak boleh masukkan sudah terang lagi bersuluh. Inovasi dalam kehidupan perlu diamalkan. Tidak perlu kamu buat ya, tidak perlu kamu buat ayat penegas. Ayat penegas di bahagian kesimpulan. Memadailah pelajar tulis kesimpulannya. Itu saya cukuplah itu aja. Cukuplah tuh. Oke. Jadi kalau kita tulis dengan tepat seperti ini. Anak-anak kita tengok ya. Tulis. Oke, kejap ya. Kenapa sudah begini nih? Oke. Kejap ya. Oke, anak-anak semua, jom kita tengok nih. Kita tengok satu contoh rumusan yang kadang-kadang pelajar buat kesilapan. Macam ini, tengok. Oke. Rumusan membincangkan kepentingan memberikan inovasi dan cara-cara memberikan inovasi di kalangan murid. Di kalangan ini salah dah. Salah. Tak boleh ya. Antara kepentingan-kepentingan, tak boleh kepentingan sahaja. Antara kepentingan ataupun kepentingan sahaja. Kemudian tengok sini. Idea baru, sepatutnya idea baharu, baru betul. Oke, kemudian ialah KPM, disingkatkan, tidak boleh, jangan singkatkan. Oke, mesti tulis lengkap, ya anak-anak, tulis lengkap. Kemudian tengok, ketika sesi kan, kenapa nih 2S? Kenapa nih 2S? 1S sajalah. Kemudian lagi kesalahannya. Dalam hidup, sepatutnya dalam kehidupan. Sekiranya berlaku dalam rumusan, case seperti ini, isi lengkap, tetapi banyak sekali kesalahan bahasa. Ya, banyak sekali kesalahan bahasa. Oke, tengok anak-anak, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Cikgu bukan menakut-nakutkan kamu, tapi cikgu nak memberi gambaran bahwa kalau Anda buat kesilapan seperti ini, markah bahasa Anda akan terjejas. Kamu mungkin dapat 6 sahaja ataupun 7. Bergantung kepada jumlah kesalahan itulah. Nah, kalau 1 sahaja yang mungkin salah, mungkin kamu akan dapat dalam 9. Gitu. Kalau lagi banyak kesalahan bahasa, lagi banyak markah aspek bahasa akan terjejas. Anak-anak semua, ada sebarang persoalan boleh tanya, saya akan terus respon, saya akan terus jawab ya. Jangan malu, jangan segan ya anak-anak semua. Jangan malu, jangan segan. Oke. Baik. Kita nak karangan rumusan kamu yang macam inilah, macam ini ya, macam ini. Kita mau rumusan kamu seperti ini, nampak tak? Tidak ada cacat dan celahnya. Tidak ada kesalahan bahasa. Tidak ada kesalahan ejaan. Ada menggunakan penanda wacana yang tepat dan persis. Oke. Jadi kalau beginilah rumusan yang Anda dapat hasilkan, itu sudah lebih daripada cukup. Lebih daripada yang kita mau. Jadi kamu akan dapat markah 30 markah. Anak-anak, tengok. Kamu akan dapat 30 markah. Banyak nih. Jadi anak-anak, soalan rumusan ini tak susah ya. Memang tidak susah. Kenapa cikgu cakap tidak susah? Karena Anda boleh mengenal pasti, fokus dengan mudah. Oke? Dan satu lagi, tidak ada kamu tak perlu cari isi tersirat. Semuanya tersurat, ya, semuanya tersurat. Kecualilah kalau dalam bahan kedua itu dalam bentuk sajak. Kalau dalam bentuk sajak, pelajar tidak boleh salin semula tu ayat. Kamu kena jelaskan maksud ayat dalam sajak itu, dalam baris sajak itu. Demikian juga kalau pantun, pantun pun kamu kena jelaskan maksud pantun tersebut. Kalau syair, kamu juga kena jelaskan maksud syair tersebut. Oke, jadi dengan kata lain, untuk rumusan ini ya, saya pasti pelajar
dapat makalah yang cukup bagus ya, cukup bagus. Jadi sebelum saya beralih kepada yang lain, saya nak rumuskan balik untuk soalan rumusan ini. Untuk soalan rumusan ini, nah pertama apabila Anda membaca, sekejap ya, saya stop dulu, saya stop sharing dulu ya. Apabila Anda nak membaca rumusan, membaca rumusan, Anda perlu pertama sekali, kamu kena baca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan untuk rumusan. Bacaan yang kedua untuk menentukan tema, menentukan fokus, ya. Kemudian bacaan yang ketiga untuk kamu kena garis menggunakan pen pencerah, gunakan pen pencerah apa semua itu, kumpulkan ataupun kamu cerakinkan, pisahkan, tulis semula, ya. Dan yang seterusnya barulah Anda susun. Kemudian kamu tengok itu juga bahan yang kedua itu sama ada fokus pertama ataupun fokus yang kedua. Selepas semua itu kamu dah buat, barulah nanti pelajar boleh membina pendahuluan, boleh membina perenggan isi fokus pertama, ataupun Anda nak membina fokus yang kedua, perenggan isi ketiga, dan Anda membina kesimpulan. Oke, dan jangan lupa untuk rumusan ini, kira jumlah patah perkataan. Kira jumlah patah perkataan. Jangan kamu tak kira. Sekiranya ada pelajar yang lupa kira, jangan kamu risau sebab pemeriksa akan mengira jumlah patah perkataan itu satu demi satu. Oke, demikian juga dengan karangannya anak-anak. Demikian juga dengan karangan bahagian E dan juga karangan bahagian B. Pemeriksa akan kira jumlah patah perkataan sebelum karangan tersebut diperiksa. Mungkin Anda mengatakan, cikgu, mampukah pemeriksa, mampukah cikgu itu kira? Itu tugasnya. Itu tugasnya. Itu komitmen sebagai pemeriksa, komitmen guru untuk kita nak periksa jawaban murid itu secara profesional. Gitu. Oke.